إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شأن لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah, pada pagi ini sama-sama kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita untuk bersama pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa merahmati kita semua dan diberkati semua urusan kita semua. Amin insya-Allah. Penaja kita pada pagi ini ialah Guru Infak Masjid Darsa 24 di bawah tajuk Diterimakah solat kita di akhirat nanti. Pertama sekali kita doakan penaja kita mendapat rahmat dan berkat, dimudahkan urusan dunia dan akhirat mereka, dikabulkan semua hajat-hajat mereka. Amin. InsyaAllah pada minggu depan kita mula baca balik kitab kita, iaitu kitab 40 hadis akhir zaman.
InsyaAllah kita baca balik minggu depan pada hari Isnin biiznillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sembahyang ialah tiang kepada agama. Seperti mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebut, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamad-din, wa man tarakaha faqad hadamad-din. Nabi sebut sembahyang ialah tiang agama. Siapa yang mendirikan sembahyang, maka dia telah mendirikan agama. Siapa yang meninggalkan sembahyang, maka dia telah meruntuhkan agama. Yang pertama sekali, untuk diri sendiri. Yang kedua, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dalam konteks masyarakat. Orang yang sembahyang ialah orang yang mendirikan agama di dalam diri dia. Dan orang yang meninggalkan sembahyang ialah orang yang telah meruntuhkan agama di dalam diri dia. Begitu juga dalam konteks masyarakat. Orang yang mendirikan sembahyang berarti dia telah mendirikan agama dalam masyarakatnya, negaranya. Dan siapa yang meninggalkan sembahyang berarti dia telah meruntuhkan agama dalam konteks masyarakat dan juga negara. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab sembahyang ni dia bukan perkara perseorangan. Sembahyang ialah perkara yang berlaku dalam bentuk jalinan. Sebab orang yang sembahyang, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah orang yang telah mendirikan agama dalam masyarakat. Sementara orang yang tak sembahyang ialah orang yang telah meruntuhkan agama dalam masyarakat. Maksudnya, kalaulah seseorang itu telah mendirikan agama dalam masyarakat, maka orang tu patut diucapkan terima kasih. Sementara orang yang telah meruntuhkan agama dalam masyarakat, orang tu patut diludah. Nah, tu bahasa dia lah, Sallallahu Alaihi Muhammad. Sebab orang tak sembahyang ni ialah orang yang buruk pada pandangan agama. Sebab dia menjadi asbab kepada masyarakat akan diwundung bala bencana. Dalam zaman Nabi Allah Isa alaihi salam, Nabi Allah Isa disebut dengan Al-Masihu Isa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Al-Masih, menurut satu pendapat ulama, maknanya orang yang banyak berjalan. Seperti mana Dajjal disebut juga dengan Al-Masihud Dajjal. Maknanya Dajjal ni dia punya banyak berjalan, sampai tidak ada satu kota pun dia tak sampai, melainkan dia semua sampai di seluruh alam ni untuk menyesatkan manusia. Sementara Nabi Allah Isa ialah seorang Nabi yang banyak berjalan menyampaikan dakwah. Hatta Nabi Allah Isa tak ada rumah. Kalau ada rumah, dia nak kena balik. Nabi Allah Isa tak ada balik-balik lah. Di mana tempat dia berhenti berdakwah, tentu dia tidur. Bumbung rumah dia langit, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, lantai rumah dia tanah. Itu Nabi Allah Isa. Satu masa Nabi Allah Isa alaihi salam, Sayyidina Muhammad tidur, berhenti tidur. Dia tengok tempat yang dia nak tidur tu ada seketui bata. Dia tidur pakai tangan dia, lengan dia, tidur. Tapi hari itu ada seketui bata, dia ambil nak lapik kepala dia. Nabi Allah Isa ni termasuk di kalangan Nabi yang paling zuhud sekali. Tak ada cinta, tak ada sikit pun kasih kepada dunia.
Nabi yang paling zuhud sekali. Bila dia ambil bata tu, dia nak letak atas kepala dia, nak lapik tidur, sahabat Sayyidina Muhammad. Ketika tu Allah kata dia, ya Isa, atarkanu ila dunia, wahai Isa, adakah kamu dah condong pada dunia? Kamu nak dunia dah? Dia lempar, dia tidur balik pakai lengan dia. Nabi Allah Isa alaihi salam dalam perjalanan dakwahnya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia sampai di satu tempat. Tempat tu satu tempat atau perkampungan masyarakat yang harmoni sebab mereka saling bergabung dalam melakukan taat, kuat menguat dalam melakukan taat. Dan dia sampai di situ, dia rasa suka, dia rasa seronok. Akhirnya dia lama sikit dia duduk di situ, ditumpang buat ibadat dengan daripada tu, dengan orang di tempat tu. Selesai beberapa hari ataupun minggu, dia meneruskan perjalanan dia. Sallallahu Muhammad. Tempat ni tempat yang sangat indah, dengan sungai-sungai, dengan kebun-kebun, dengan pokok-pokok kayu, dengan orang-orang dia. Lama dia keluar berdakwah, dia patah balik jalan tu, tapi dia tengok, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kampung tu dah hancur binasa. Orang mati bergelimpangan, pokok-pokok kayu tumbang, kebun-kebun habis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sungai kering di padang Malayak. Dia pun heran. Akhirnya ditanya Tuhan, apa sebab, apa jadi macam ni? Kata Allah Subhanahu Wa Taala memberi jawapan kepada Nabi Allah Isa. Lepas Nabi Allah Isa keluar kampung tu, mai satu orang. Orang ni bila sampai di kampung ni, dia menumpang orang di kampung ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan dia ialah orang yang meninggalkan sembahyang. Dia meduk kampung ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lepas tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia tumpang teduh di pokok-pokok, di bawah pohon kayu. Dia mandi di sungai-sungai depa. Dia menumpang teduh di bawah kebun-kebun depa. Dia makan. Dia tak semayang, tapi dia menikmati nikmat-nikmat Tuhan bagi. Tapi orang kampung ni mereka tak tegur dia. Akhirnya yang datang ialah bala daripada Allah. Tu katakan orang tak semayang ni patut kena ludah. Pasal apa? Sebab mereka ialah orang yang memanggil-manggil bala bencana daripada Tuhan. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita Malaysia sangat kritikal. Sebab menurut satu kajian, iaitu daripada kajian, kata telah ingat Dr. Fadilah Kamsah, kajian dia 70% hingga 80% umat Islam di Malaysia tidak sembahyang. Ini bahaya ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Subhanallah, kalau saya jadi tempat, kalau saya duduk di tempat Ustaz Derih, Menteri Agama, kata api lah, bukan nak dosa pun, saya lancarkan bulan sembahyang satu Malaysia, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Buat program, melancarkan program bulan sembahyang, ajak orang yang tak sembahyang bertaubat, peruntukkan pada NGO Islam untuk berjumpa orang, bagi risalah, ajak pada sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan gunakan ruang-ruang yang ada, contohnya minta khidmat anggota keselamatan, polis, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk pastikan orang-orang ni yang melepak-lepak, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, boleh dileraikan pada saat
waktu sembahyang Allah Sayyidina Muhammad. Dan kerajaan buat keluar duit sikit peruntukan untuk Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sagu hati kepada orang yang menjayakan bulan sembahyang ni. Kita tak nampak lagi lah Ustaz Derih buat apa, hak tentu lah, hak bab sembahyang tu. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka subhanallah, sembahyang ni penting. Lebih-lebih lagi kerajaan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad yang pegang urusan umat, yang pegang urusan rakyat. Kita yang lebih penting ialah kita nak Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita nak supaya kita mendapat rahmat, kita nak kita selamat daripada bala Tuhan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya subhanallah, di waktu PKP dah pun berakhir ni, insya-Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ambil kesempatan ni. Jangan esok mai hak teruk pula. Wallahu alam, saya dengar kata betul ke tak betul tak tahu. Dia akan main pula hak teruk lagi pada hari itu. Tak tahulah apa pula. Betul ke tak betul saya tak tahu. Dengar kata sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tapi kalaulah kita duduk dalam rahmat Allah, semua itu dapat ditolak. Tapi kalau kita duduk dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, dia beri peluang untuk berkuasa, tapi kita tidak mempedulikan yang lebih utama, iaitu sembahyang dalam masyarakat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita bimbang nanti Tuhan tarik balik nikmat berkuasa. Jadi sebagai contoh, orang yang berkuasa dalam negeri yang ada kuasa sallallahu alaihi wasallam Muhammad boleh memberi arahan kepada kerajaan tempatan, apa dipanggil, PBT sallallahu alaihi wasallam Muhammad, untuk pastikan wujud satu pasar malam contoh. Kalau Start satu, Sungai Petani satu, Kulim satu dan sebagainya contoh. Macam mana pasar malam contoh ni diwujudkan? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, musalla bergerak, ada musalla, ada pasar malam, musalla tu mai sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Pasar malam habis, musalla pun balik. Jadi musalla Sayyidina Muhammad ni tumpang ada kuasa, biar orang nampak, oh kita yang selama ni kita memperjuangkan Islam, musalla Sayyidina Muhammad, oh macam tu ya, simple ya boleh buat musalla Sayyidina Muhammad. Kita tak perlulah nak apa ni, nak buat musalla. Jadi musalla contoh, buat kemah ke macam mana ke, kan, musalla Sayyidina Muhammad. Jadi contoh, maknanya yang dilantik seorang untuk bang, seorang jadi imam. Kalau di Mesir itu dia bang, dia imam, musalla Sayyidina Muhammad. Ini kalau kerajaan kata nak musalla Sayyidina Muhammad, nak jimat, dialah azan, dialah imam contohnya. Walaupun dalam mazhab kita makruh. Jadi kalau tak mau makruh, musalla Sayyidina Muhammad, jadi lantik dua orang, bagi sagu hati sikit. Tentu bila ada azan, waktu orang pasang, orang duk beli barang tu, orang yang duk berniaga tu, ada yang teringat nak sembahyang sallallahu alaihi wasallam. Oh, masuk waktu sembahyang, jadi dia sembahyang. Kita boleh siapkan pancung untuk orang ambil wudu dan sebagainya, sallallahu alaihi wasallam. Semua tu boleh dia buat, bukan benda teruk-teruk sangat pun, benda simple je, supaya kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya orang yang sembahyang ialah orang yang mendirikan agama, orang yang meninggalkan sembahyang ialah peruntuh kepada agama. Tajuk kita hari ini, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Diterimakah solat kita di akhirat nanti? Lepas kita faham kata sembahyang ni dia bukan personal, dia bukan isu personal, perorangan, dia isu masyarakat. Jadi sembahyang yang menjadi tiang kepada agama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ialah sembahyang yang diterima oleh Tuhan.
Sembahyang yang jadi tiang agama ni sembahyang yang Allah terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah nak terima sembahyang yang macam mana? Allah menerima sembahyang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama sekali, sembahyang yang cukup syarat dan rukun dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau rukun sembahyang cedera, habis sembahyang tu tolak dua lagi. Contoh, rukuk dia macam ni. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jadi maknanya tak ada tamak-ninah. Allahu Akbar, sekalipun tak baca subhanallah subhana rabbil azim wa bihamdi, tapi Allahu Akbar, kadar berhenti tu kadar subhanallah, sami Allah liman hamidah. Jadi maknanya kalau sikit lah tamak ninah tak ada, reject. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sembahyang yang cukup syarat, itu contoh rukun. Sembahyang yang cukup syarat, maknanya di antara syarat-syarat untuk mensahkan sembahyang ialah menutup aurat. Tiba-tiba satu orang sembahyang pakai seluar jin, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, waktu dia sujud ala sayyidina Muhammad, waktu dia sujud jadi terangkat seluar dia sampai nampak lorah punggung dia, reject sembahyang dia. Jadi begitulah contoh penerimaan pada rukun dan syarat, itu mesti cukup. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai pentingnya penutupan aurat dalam sembahyang. Sujud ada 7 anggota: kaki, lutut, tangan, dahi, 7. Tiba-tiba tengah-tengah sembahyang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tengok ada lubang di kain kita. Jadi bila ada lubang di kain kita, berarti kita tak tutup aurat. Jadi pada ketika tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika tu nak pilih waktu sujud tu, kita nak bagi cukup 7 anggota ke, ataupun kita macam mana? Ketika tu dalam hukum kita tak cukup 7 anggota sujud masalah senamat, tapi kita kena tutup aurat. Mana tangan kita kena tutup hak dalam lubang tu. Jadi kita sujud, kita pakai sebelah tangan ni, tutup ni. Jadi sampailah sembahyang tu, jangan tutup lah tangan tu. Ni aurat ni apa? Aurat ni ya kelihatan warna kulit. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kelihatan warna kulit itu berarti kita telah membuka aurat. Bagi orang perempuan, sah orang perempuan tu sembahyang kalau kain dia jarang, dalam keadaan Allahumma sayyidina Muhammad, dalam keadaan dia sembahyang tu kain dia jarang tapi tak tahu warna kulit, itu berarti dia masih menutup aurat, tapi tak boleh luak sembahyang. Itu beza. Luak sembahyang walaupun kain dia jarang, tak tahu warna kulit dia, hukumnya haram. Dia dikira orang yang menedahkan aurat, dan dikira orang yang bertelanjang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang tu pakai kelumbung, tapi keluar habis rambut dia, macam kerah keluar. Kerap kita jumpa kan, kita nak beli barang, salah sayyidina Muhammad, orang perempuan kita duduk tunggu turn nak bayar tu, pakai kelumbung tapi keluar rambut ni. Tu dia kira menutup aurat ke tak tutup aurat? Tak menutup aurat. Jadi subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tu maknanya tu dia kata sembahyang untuk diterima oleh Tuhan dalam waktu yang sama. Sembahyang yang Tuhan terima ni sembahyang yang sah, maknanya sembahyang tu tak batal. Ala sayyidina Muhammad. Jadi kalau sembahyang nampak macam tertib sangat, tiba-tiba bunyi
batal sembahyang. Sebab bunyi 2 huruf. Jadi kalau bunyi 2 huruf, batal sembahyang. Tu imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau makmum tak perlu, walaupun seorang tak keluar, tak perlu. Yang penting Fatihah dia boleh baca. Tu imam, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di antara baca surah dan baca Fatihah. Surah kalau tak boleh pi rukuk tu. Faham? Tak boleh baca, lekat. Dia tak perlu. Tak perlu. Ala sayyidina Muhammad. Kecuali baca Fatihah. Tak baca Fatihah, tu imam tak boleh baca. Waktu tu masalah sayyidina Muhammad, dia kena cermat supaya jangan jadi 2 huruf. Faham tak? Jadi dia kena cermat. Kalau jadi 2 huruf, dia kena cermat. Untuk tu pun tak baca Fatihah saja dia benarkan. Tak baca surah tak boleh. Surah tu hukumnya sunat dibanding dengan Fatihah hukumnya wajib. Jadi sembahyang kita cukup syarat dan rukun, dan sembahyang kita sembahyang yang sah. Jadi itulah penerimaan. Taib. Itu pertama, tu mana sembahyang kena mengaji. Sembahyang tak ikut-ikut orang. Sembahyang kita kena ada ilmu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. Lepas tu subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni step yang kedua. Selepas luarnya elok, jadi proses supaya hati kita khusyuk. Salah sayyidina Muhammad. Makna sembahyang ni, selepas kita dah ada ilmu macam mana kita nak memastikan sembahyang kita tu Allah terima secara zahir, kita nak kena jaga pula sembahyang kita tu supaya Allah terima dengan khusyuk kita dalam sembahyang. Maksudnya sembahyang ni, khusyuk ni mana apa? Khusyuk maknanya melayan Allah. Itu mana khusyuk. Macam contoh, kita salam dengan orang, kita sembang dengan orang ni, tiba-tiba orang main salam dengan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cakap dengan orang ni, tiba-tiba orang ni main salam dengan kita. Jadi kita tu suruh tangan macam tu je lah. Kita duk tumpu hak ni main salam je lah. Berarti hati kita tak ada dengan dia. Jadi kalau sembahyang kita berhadap dengan Allah, tapi hati kita lari, kita tak khusyuk. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sementarahan pula sembahyang ni ialah tempat yang paling syok kita layan hal lain. Pi asrama anak, pi market lo start, lepas tu keluar pi masuk City Plaza, merata kita pi rumah kawan, balik kampung Ustaz. Jadi mengerti sembahyang kita tak khusyuk. Jadi sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang paling penting pada sembahyang ialah khusyuk. Khusyuk mana? Melayan Allah. Bukan kita terjemah Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, sekalipun dia sebahagian daripada makna kita, sebagai daripada khusyuk. Tapi bukan terjemah. Khusyuk tu bukan kita menterjemah. Khusyuk tu adalah menghayati sembahyang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi contoh perpindahan rukun dia panggil takbir intiqalah. Allahu akbar, Allah Maha Agung. Hati tu hidup terus, Allah Maha Agung. Allahu akbar, Allah Maha Agung. Sebab itu kalau jadi imam dia kena jaga makmum. Makmum ni dia bergerak ikut imam. Imam cepat depa cepat, imam lambat depa lambat. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Tapi kalau
Allahu Akbar. Makmum tu dia gerak tak gerak dengan ban baru dia gerak. Betul tak? Sebab itu hal ni jarang diperhati oleh orang kita. Jadi imam jadi imam pula dia kira dia. Ada satu masa tu saya semayang, satu masa tu di satu surau sama dengan tuk-tuk pondok ni. Ambo letih lah ustaz mayang malam ni, main tarawih letih. So ustaz muda, orang tua-tua tak larat ikut. Salah Sayyidina Muhammad. Depa nak turun roh sujud pun takut terjerumus. Kan? Ni Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu imam dia syok. Dia nak bagi 10 pukul 10 habis. Dia nak pada dia masalah Sayyidina Muhammad. Dia nak orang kata malam ni tu imam bagus ya. 10 pukul 10 habis dah. Dia tak baca hak belakang. Orang tua-tua. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kalau pergerakan lambat, Allahu Akbar, lepas tak bangkit, lepas tak akan panggung kepala lagi. Habis bab baru lepas bangkit. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maknanya kalau lambat-lambat baru ada penghayatan. Macam makan nasi, tak tanya. Makan nasi kelang kabut sedap ke lambat-lambat makan? Sedap. Tentulah lambat-lambat boleh buat penghayatan. Kelang kabut tak ada 8 2 3 kita ada kunyah apa telan dah, tak sedap. Mula-mula tahu sedap hari ni lauk sedap apa semua, tak sedap. Sebab itu makruh bila mana kita nak semayang nasi terhidang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Pasal apa? Sebab dia memotong khusyuk. Hei, dia dapat nasi, tengok nasi, makan dulu nasi tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata idza istama al-'asha wal-'asha fabda bil-'asha. Bila mana bertemu di antara sembahyang isya dan makan malam dulu kata Rasulullah. Sebab nak bagi kita khusyuk. Nak kencing tahan, nak terberak tahan, agak-agak boleh mayang. Soalan Sayyidina Muhammad, kencing boleh tahan, nak terberak tu mayang juga. Tak ada. Nanti kata lagi lepas pergi salam, aku nak lari selalu derah-derahnya Nabi jambat. Soalan Sayyidina Muhammad duk kata dah tu. Ataupun kata ni, lagi kalau teruk sangat aku nak berhenti sembahyang, aku nak pergi berak. Soalan Sayyidina batal lah tu juga. Faham tak? Batal lah tu juga. Walaupun kita sagi kalau teruk sangat aku bertahan tak tahan ni, aku nak pergi berak, aku nak berhenti sembahyang, aku nak pergi berak. Jadi pasal apa hukumnya makruh? Sebab dia menafikan khusyuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bila kita sembahyang, Nabi tak bagi berlari-lari. Kita nak dapat rakaat yang pertama, rakaat dengan imam, lepas ambil wuduk lari, tangan baju pun tak ada ni, tak ada waktu turun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahu Akbar, nak bergidan dengan imam, makruh hukumnya, tak ada pahala. Jadi lagi kalau kita dah ambil wuduk, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, waktu turun tangan baju ni, kalau kita tangan baju kita sini pasal kat toko yang makruh mayang, tak ada pahala juga. Waktu turun bagi elok semua, angkat takbir bagi elok, tenang. Nabi suruh sembahyang dalam keadaan tenang. Alaikumus sakinata fis salat, hendaklah kamu bertenang dalam sembahyang. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kalau sembahyang lambat-lambat, menghayati, barulah sembahyang tu ada khusyuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana bergabung di antara lahiriah sembahyang dan juga dalaman sembahyang, tentulah yang kita mengharapkan penerimaan Allah terhadap sembahyang kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi pada kita ni harap lepas hak luar elok, dalam elok, maka adalah hati kata, ya Allah, aku harap engkau terimalah sembahyang ni. Modal kita hati lah. Harapan penerimaan hatu ya kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab banyak orang sembahyang, dia kira sembahyang dah. Sembahyang dah. Dia bukan
terfikir ataupun terlintas hati dia, sembahyang Tuhan terima ke tak? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi yang paling penting dia kena duduk di hati. Ya Allah, terimalah sembahyang ni Tuhan. Sebab tu diajak oleh para ahli ulama kita, lepas sembahyang doa sama-sama. Tu imam kata taqabbalallahu minkum minna wa minkum, kata kita, daripada kami pun Allah terima, daripada engkau pun harap Allah terima, sama-sama kita angkat. Taqabbal ya karim, wahai Tuhan yang maha mulia, terimalah sembahyang kami, insya-Allah. Jadi sembahyang ni kalau berjamaah ni, insya-Allah pasti Tuhan terimalah. Masalahnya hak mayang seorang. Mayang seorang ni walaupun nak mayang antara mana bagi khusyuk, tetap tak khusyuk juga. Salah Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang mai tang sujud, sujud satu ke dua ke lebih ke, tu tak ke rakaat lagi. Salah Sayyidina Muhammad mestilah slap. Rakaat berapa? Tapi kalau sembahyang jemaah sempurna. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita hak ragu-ragu pun sempurna, sebab pergerakan imam itu kalau salah akan dibetulkan oleh makmum. Kalau orang ni tak khusyuk, orang ni khusyuk. Kita nak sembahyang 5 minit tu, kita nak khusyuk semua ke? Tak boleh. 1 saat ya. Kalau 2 saat, tu betul. Nak khusyuk semua payah. Salah Sayyidina Muhammad. Mana kalau semua macam tu, kalau 40 orang sembahyang, 30 orang sembahyang jemaah, berarti orang ni dia khusyuk tak ni, orang ni khusyuk lepas tu, orang ni khusyuk lepas ni, tentu kita tak khusyuk dah. Kesimpulannya semua sembahyang tu khusyuk tak? Khusyuk. Allah terima sembahyang berjemaah. Tu yang kita kata sembahyang jemaah tu janji 27 kali ganda kita akan dapat, 27 darjat kita akan dapat, sebab sembahyang kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang main seorang-seorang kritikal. Sebab itu perhatikan terhadap solat secara berjamaah setiap hari. Kata Tok Guru saya, Salah Sayyidina Muhammad, hidup kita ni dalam sembahyang ni, kalau kita 5 waktu sehari semalam kita dapat 3, hak tu alhamdulillah lah. Kalau dapat 4 lagi baik, dapat 5 lagi baik. Tapi kalau dapat 2, tak apa. Kritikal Salah Sayyidina Muhammad. Jadi mana perhatikan, kita mesti sembahyang berjamaah sehari semalam 5 waktu sehari semalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maknanya kalau kita sembahyang berjamaah, pastilah Allah terima sembahyang kita, insya-Allah. Baik. Jadi kata ulama, sembahyang yang kita sembahyang hari itu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sampai la ni, sampai kita mati, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kalau Allah terima satu sembahyang lah, dalam semua sembahyang kita, selamatlah kita semua daripada neraka Allah. Tapi kita nak pasti ataupun tak sembahyang mana Tuhan terima, tu tak tahu. Kita tak tahu Tuhan terima sembahyang mana. Salah Sayyidina Muhammad. Sembahyang yang kita buat dengan hati kita, ataupun yang sembahyang yang kita buat hanya dengan anggota kita. Jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, itulah yang dikatakan penerimaan Allah terhadap sembahyang dan solat kita. Jadi insya-Allah kalau Allah terima, selamatlah kita semua daripada azab Allah yang maha pedih di akhirat nanti, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Itu akan insya-Allah kita semua sentiasa mendapat rahmat dan berkat. Allah bagi kita semua nikmat khusyuk dalam sembahyang Salah Sayyidina Muhammad, dan Allah bagi anak cucu kita semua sembahyang. Amin. Kita harap jangan ada satu orang pun anak cucu kita yang tinggal sembahyang. Amin. Kerana sembahyang ialah rukun keselamatan kita di akhirat esok, insya-Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana bi hidayatik. Allahumma nawwir qulubana
السماء والأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم لا أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا